Okey, yang kes kedua ni pula. Allah. Sekejap ya. Kenapa PC saya ni? Tiba-tiba semua jadi slow. Alright. Okey, sekiranya X tolak 1 sama dengan kosong. Sekiranya X tolak 1 sama dengan kosong. Jadi X sama dengan berapa? X sama dengan 1. X sama 1. Bermakna, dia suruh cari possible values of X when their image is 8. Bermakna, X adalah 1 or X ialah 5/3. Itu dia jawapan dia untuk soalan C. Okay, boleh faham Syafiq? Boleh ke? Okey. Okey, kita teruskan ke contoh 7 pula. Alright. Example 7. The diagram on the right shows part of the graph fx equal to modulus of 2x minus 3. Yang ni macam graf yang Syafiq lukis lah untuk homework tu. Lebih kurang lah. 2x tolak 3. Jadi ini dia punya graf dia. Lebih kurang lah. Okay. So, yang pertama dia suruh cari the values of f minus 2 and f4. Okay, ini quite simple insyaAllah. Okay. F negative 2. Maknanya kita sekarang ni gantikan saja nilai X tu dengan minus 2. Iaitu modulus of 2 negative 2 tolak 3. Okay. So bermakna modulus of minus 4 minus 3. Iaitu modulus of negative 7. So bersama dengan 7. Itu boleh faham Syafiq? Boleh. Ini senang saja. F4 pula. Okay, the method is similar. So 2 darab dengan 4 tolak 3. So bersama dengan 2 darab 4 jadi 8. 8 tolak 3. Iaitu modulus of 5. Bermakna sama dengan 5. Jadi itu saja dia jawapan dia. Boleh faham Boleh. Tengok B pula. The values of x such that fx equal to 5. Ini dia jadi susah sikit Dia kata fx equal to 5. Bermakna kita kena gantikan fungsi itu iaitu 2x tolak 3 sama dengan 5. Kita kena cari semua nilai x yang memuaskan persamaan ni. Okey, tetapi dia ada masalah satu saja sebab dia ada modulus tau. Kalaulah 2x tolak 3 bersama dengan 5, kita mudah sikit nak selesaikan dia. Tapi bila ada modulus, kita kena mulanya kena buangkan modulus tu. Tapi nak buang kita tak boleh buang-buang sebenang-benangnya tau. Sebab modulus ni dia punya fungsi dia apa? Fungsi dia adalah mempositifkan semua nombor yang di dalam modulus tu. Maknanya kalau kita nak buang modulus tu, kita kena tulis begini. 2x tolak 3 adalah bersama dengan 5 or 2x minus 3 equal to minus 5. Kita kena buat macam ni. Baru kita boleh buang modulus sign. Faham Syafiq? Faham Ego. Macam tadi Macam soalan tadi ke nak cari dua? Yang selepas ni jadi macam tadilah. Kita nak selesaikan persamaan linear. Tapi yang modulus ni, ini benda baru Yang modulus ni benda baru. Sebab kita tak boleh ada modulus dalam persamaan. Kalau tidak kita tak boleh nak selesaikan. Kita kena hilangkan modulus ni. Dengan menggantikan sebelah kanan tu jadi positif dan negatif. Okey tak? Okey. So sekarang kita tengok kes yang pertama. Kalau 2x tolak 3 bersama dengan 5 bermakna 2x bersama dengan apa? Sama dengan 8. 8 ya, sebab kita pindahkan negatif 3 itu ke kanan jadi positif 3. So x pula bersama dengan berapa? 8/2 iaitu 4. Okey. Sekarang kita tengok yang kiri pula. 2x sama dengan berapa?
Sama -2. Negatif 2. So, X bersama dengan? -2 per 2. Iaitu? -2 per 2. Negatif 2. Negatif 1 lah. Negatif 2 bagi 2. Negatif 1. Okay. So, untuk soalan B ni maknanya X is equal to -1 or X equal to 4. So, ada dua value yang boleh satisfy fx itu 5 sama dengan 5. Okay? Kalau kita tengok graf ni tau, maknanya X bersama tolak 1, kemungkinan sinilah 5. Satu lagi bersama dengan 4. Sini 4. X nilai 4 bersama dengan 5 juga. Negatif 1 pun bersama dengan 5 juga. Okay, boleh faham? Faham. Okay. Sekarang ruang dah habis. Saya nak copy sekejap. Saya punya keyboard ni saya beli baru. Dia ada masalah sikit tau. Dia pakai PC ke komputer? Saya guna komputer ni. PC besar ni. Oh, PC besar. Sekejap Saya upgrade komputer ni. Saya beli keyboard baru dengan mouse baru. Tiba-tiba ada masalah pula. Sekejap. Semuanya delete dulu. Okay. Alright. Okay, kita tengok soalan C pula. A dengan B dah settle. Alright, soalan C says the values of X which maps to itself. Apa maksudnya ni? Value of X that which maps to itself. Maksud dia fx Nilai equal to kita buat 3 per 2. tak. Maksud dia bila X map to itself maknanya fx tu bersama dengan X juga. Oh. Tak? Kalau kita ada fungsi, kita berbuat flow diagram tadi ni. Ini X, ini Y. Ini fungsi F tu. So kalau kita ada sekejap tadi apa nilainya? Sekejap saya tengok balik soalan A tadi. Alamak, keyboard ni lah. Tak apalah. Tadi ada negatif 1 which map to 5. 4 pun map to 5, nampak? Ini yang soalan B tadi. Okay. Negatif 1 pun map to 5, negatif 4 pun map to 5. So sekarang ni kita ada satu nilai dia X dan dia akan map to X juga. Jadi kita kena cari nilai X tu berapa. Itu maksud dia. Boleh faham? Boleh. Ada masalah lagi buat. Ni baru dia bergerak. Masya Allah. Pening. Okay. Alright. Okay, jadi fx is equal to x. Bermakna untuk C fx is equal to x. Bermakna kita ambil saja modulus tu. 2x tolak 3 modulus is equal to x. So find the value of x. Okay, sekarang ni kita kena buat sama juga macam tadi. Kita kena buang modulus ni. Bermakna kita kena buat dua persamaan, iaitu 2x tolak 3 bersama dengan x, atau 2x tolak 3 bersama dengan minus x. Okey tak? Okey. Alright. Baru kita boleh buang modulus tu. Okey, katakanlah sekarang ni 2x tolak 3 bersama dengan x. Jadi kita bawa x ke kiri. Belah kanan ni positif x. Bila kita bawa ke kiri dia jadi minus x. Bermakna sekarang ni 2x minus x. 2x minus x is equal to x tolak 3. Belah kanan kita dah bawa ke kiri x ni, tinggal kosong lah. So kalau x tolak 3 bersama kosong, x bersama dengan 3. Right. Okay, itu yang pertama.
sekarang ni 2x tolak 3 bersama dengan minus x. Kita buat perkara yang sama. Minus x kita bawa ke kiri jadi plus x. So 2x plus x become 3x. Tolak 3 bersama dengan kosong. So 3x bersama dengan 3. Jadi x bersama dengan 1. 3 tolak negatif 3. Apa dia? Yang mana satu? Kosong Yang ini kah? Okey, minus 3x, minus 3 bila kita pindah ke kanan jadi plus 3. Jadi 3 lah. Lepas tu 3. Oh, okey. Korang kita bagi dengan 3. Jadi x bersama dengan 1. Oh. Boleh faham? Okey, faham. Okey. Selesai C. Alright. Bermakna, okey, kalau saya pergi balik pada flow diagram ni tadi, maknanya dia ada dua nilai image, nilai x yang memetakan kepada diri sendiri, iaitu 1 dan juga 3. 3 memeta kepada 3, 1 juga memeta kepada 1. Di situ dia. Boleh faham Faham. Okey, kita tengok soalan D pula. Okey, soalan D ni jadi susah sikit Dia kata apa? Dia kata fx is less than 1. Fx is less than 1. Sekarang kita kena cari julat nilai x. Bermakna kita fx ataupun y itu bersama dengan 1, dia kena kurang daripada 1. Tahu tak? 1 ataupun kurang. Jadi kalau fx itu kurang daripada 1, apa julat x? Julat x adalah di antara dua nilai ni. Jadi itu yang kita kena cari nilai dia. Boleh faham? Boleh. So sekarang ni kita gantikan modulus 2x tolak 3 must be less than 1. Sekarang ni jadi masalah sebab kita ada modulus. Kita kena buang modulus tu. Dia jadi macam mana? Kalau kita buang modulus tu, cuba tengok betul-betul ni tau. Apa yang saya nak buat ni mungkin akan confusing sikit. Mungkin akan mengelirukan sikit. Bila kita buang modulus, ada dua situasi. Situasi pertama ialah 2x tolak 3 kurang daripada 1. Itu senario yang pertama. Okey? Tetapi satu lagi senario dia pelik sikit. 2x tolak 3, sebelah kanan ni mesti negatif 1. Macam tadilah kan. Macam tadi kalau kita buang saja modulus jadi x jadi minus x. Macam ni juga. Bila kita buang modulus, belah sana jadi 1 ataupun negatif 1 sebelah kanan. Tetapi dia punya sign dia bukan macam ni lagi dah. Apabila kita menegatifkan satu angka sama ada kiri atau kanan, dia akan bertukar menjadi, dia akan switch, dia akan jadi terbalik. Bagi saya buat betul sikit. Dia akan terbalik macam ni. Jadi ini mungkin mengelirukan sikit lah. Okay, boleh terima tak masa ni? Masa ni boleh lagi. Alright. Tak apa, kalau nanti buat latihan nanti kena buat latih banyak-banyak bagi faham betul-betul. Alright. Okay, sekarang kita tengok situasi pertama iaitu 2x tolak 3 kurang dari 1. Bermakna sama juga kita bawa negatif 3 ke sana, dia jadi campur 3. So 2x jadi kurang daripada 3 tambah 1 itu 4. Bermakna x adalah kurang daripada 2. So boleh faham tak? Boleh. Okey. Itu under senario yang pertama. Senario kedua pula iaitu 2x tolak 3 lebih daripada negatif 1. Daripada senario kedua.
So sama juga kita bawa negatif 3 tu ke sana, dia jadi 2x lebih besar daripada 3 tolak 1 iaitu 2. Sekejap. Negatif 3 tu kita buat sana jadi tambah 3. Jadi 3 tolak 1 dia bersama dengan 2. Boleh ke? Boleh. Permana x adalah lebih daripada 1 sebab kita bahagikan dengan 2. Jadi x lebih dari 1. Jadi kita combinekan kedua-dua ni. X ialah kurang daripada 2 tetapi lebih daripada 1. Jadi ini dia punya jawapan untuk soalan D. Boleh Syafiq? Kurang daripada 2 lebih daripada 1. X kurang daripada 2 tapi X lebih daripada 1. Tapi fx dia nak cari domain fx ni kan? Dia nak cari range of X. Dia nak cari julat untuk nilai X lah yang memenuhi soalan tu, yang memenuhi condition ini. Jadi itulah dia. Dalam gambar rajah ni tadi, sekejap saya pindah tempat lain lah bagi jelas sikit. Kalaulah ini nilainya 1, ini 1. Bermakna nilai X adalah 1 kat sini, adalah 2 kat situ. X kena di antara 1 dan 2 untuk nilai fx ni kurang daripada 1. Faham? Faham. Untuk kawasan ini, yang warna merah tu. Dia kurang daripada 1, bermakna X mesti antara 1 dan 2. Alright, boleh saya sambung? Boleh. Okay. Soalan E. Fx apa pula ni? Fx ialah besar, greater or equal to 3. 3 di sini bermakna dia nak kawasan yang merah ni. Okey. Kalaulah fx kat situ, bermakna kita kena cari nilai x di sini dan juga di sini. Supaya x adalah kurang daripada kosong tu ataupun lebih daripada whatever nilai kat sini, kita tak tahu lagi. Okey, yang kita tahu, yang dah nampak kat sini daripada graf kita dah nampak, iaitu salah satu dia punya solution dia ialah x adalah less than or equal to 0. Itu dah dapat tahu. Yang ini kita tak tahu lagi. X greater than or equal to what? Kita tak tahu lagi. Alright, jadi kita gantikan balik, iaitu dengan 2x tolak 3 modulus lebih besar daripada 3. Alright. Okey, ini masalah sama macam tadi tu. Kita nak kena buangkan dia punya modulus. So, dia akan jadi senario pertama, itu 2x tolak 3 lebih besar daripada 3. Lebih besar daripada 3. Dan senario yang kedua, iaitu 2x tolak 3 sebelah kanan yang besar sini kita maintain positif, yang kali ni pula kita kena negatifkan dia. Tetapi dia punya simbol dah bertukar jadi less than or equal to -3. Jadi dua situasi ni. Okay, Syafiq kena belajar macam mana nak buat ni. Alright. Sekarang tengok situasi pertama dulu. Kita bawa negatif 3 ke kanan, dia jadi positif 3. Jadi positif 3. Bermakna 2x is greater than or equal to 6. Bermakna x is greater than or equal to berapa? 3. Yes, betul. So, nilai dekat graf ni tadi ialah 3.
X have to be greater than or equal to 3. Barulah fx tu greater than or equal to 3. Okay. Okay, yang satu lagi ni bersamaan kosong. Daripada graf dah nampak dah. Tapi kita buktikanlah juga melalui matematik. Daripada graf kita dah nampak dah. Ya. Okay. Ada orang ketuk pintu. Alright, situasi yang kedua 2x tolak 3 is less than or equal to minus 3. Jadi kita bawa negative 3 ke kanan, dia jadi positive 3. Positive 3 minus 3 jadi kosong. 0. Okay. So jadi 2x is less than or equal to 0. Bermakna x is less than or equal to 0. Jadi betul lah apa yang kita tengok tadi dia melalui graf tadi. So inilah dia jawapan untuk E, iaitu x is less than or equal to 0. N ke O? O lah kot. Sekejap dia ada dua lah. Maknanya ataupun kita bubuh koma sajalah. X greater than or equal to 3. Itulah jawapan dia. Macam tu tulisnya. Okay, boleh faham Syafiq? Faham. Okay. Sekarang ni kita buat latihan Okay, bila latihan ni memang akan paksa Syafiq untuk faham jugalah. Soalan nombor 1. Okay, nombor 1. Buat A dulu. Function G is defined by Gx. Tu. 3 tambah 6 over x minus 1. Nombor 1 ni simple. Find the image of negative 5. Find the images of minus 5, minus 2 and 1/2. Cuba buat nanti bagi tahu saya jawapan dia. Alhamdulillah. Cikgu. Ya. Sila soalan A, soalan E ni. Okey. F kalau x bersama dengan negatif 5 berapa? Jawapannya 2. Okey, 2 betul. Kemudian x bersama dengan negatif 2? 1. Sama dengan 1. Okey. Dan last kali f 1/2 berapa? Sama dengan negatif 9. Negatif 9 Negatif 9 sekejap Saya cuba tengok sekejap lah. Sebab saya punya jawapan lain. 3 tambah 6 per 1/2 tolak 1. Betul tak? Sama tak itu? Jadi bersama dengan 3 tambah 6 per negatif setengah. Betul lah negatif 9. Betul. Saya yang silap. Okey. Jadi 3 tolak 12 iaitu negatif 9. Okey, betul lah. Very good. Okey. Teruskan. Soalan B pula. Okey, soalan B ni dia susah sikit. Given the image of B is 2B. Find the possible values of B. Tak tahu ya. Tak tahu Tak tahu aja ni. Okey, mula-mula sekali kita nak tahu G, dia kata image of B is to B. Bermakna fungsi G tu, B tu bersamaan dengan berapa? 2B. 2B. Oh, bila sebut G mesti ingat ini semua silap yang bukan F kan? Semua G. Saya betulkan tak? Sekejap semua G. Okey. GB bersama dengan 2B. Itu dia permulaan dia. Bermakna kita kena gantikan nilai X tu dengan B. Bermakna 3 tambah 6 per
B tolak 1 bersama dengan 2B. Dapat tak setakat ni? Sampai sini tak Syafiq? Ke tak sampai sini pun? Kalau itulah siapa? Entah. Oh, tak sampai ke tahap ini pun tak sampai tadi? Oh, tak sampai. Okay, kita gantikan saja nilai X itu dengan B. Sebab, okay, ini B ni adalah nilai X lah. Jadi gantilah X tu dengan nilai B. Maknanya 3 tambah dengan 6 per B tolak 1. Bersama dengan 2B. Itu maksudnya, Syafiq. Okay, kalau dari sini rasa-rasa boleh selesai tak? Boleh cuba tak? Ya, saya cuba. Apa yang perlu kita buat selepas ni? B sama dengan negatif 5. B sama dengan negatif 5 tak betul tu. Kita tengok Kita punya semak ni adalah 3 tambah 6 per B tolak 1. Bersama dengan 2B. So tadi Syafiq kata B sama dengan negatif 5 kan. Try ganti B dengan negatif 5. Dapat tak jawapan dia? 3 tambah 6 B negatif 5 tolak 1 sama dengan 2 B adalah negatif 5. Sama tak? Kiri dan kanan tu sama ke tak? 3 tambah 6 per negatif 6 sama dengan 2 negatif 10 jadi negatif 5 jadi negatif 10 kan. Tengok belah kanan ni pula 6 bagi negatif 6 jadi negatif 1 kan. Sama tak 3 tolak 1 dengan negatif 10? Tak sama. Tak sama. Bukan jawapan dia bukan negatif 5. Okey, cuba tengok persamaan tu setakat tu kan. Perkara yang pertama sekali kita nak buat ialah nak membuang benda ni. B tolak 1 kat bawah tu. Macam mana cara kita nak buang dia? Alihkan. Macam mana kita nak alihkan tu? Alihkan B. Cara yang terbaik sekali ialah darabkan kesemuanya dengan B tolak 1. Kita darabkan dengan B tolak 1 yang sama value dia. Supaya dia jadi hilang. So kalau kita darab dengan B tolak 1. Jadi 3 B tolak 1 lah kan. 3 darab B tolak 1. Tambah 6 B tolak 1 darab B tolak 1 jadi apa? Baik lah. Okay. Sekarang ni, kita darab kesemuanya dengan B tolak 1. Sekali 3 darab dengan B tolak 1. Kemudian 6 per B tolak 1 darab dengan B tolak 1. Kemudian 2B pun darab dengan B tolak 1. Kesemuanya. So, bila 3 darab B tolak 1 bersama dengan 3 B tolak 1, betul tak? 3 darab B tolak 1 kan? So, kalaulah yang ini pula 6 per B tolak 1 darab dengan B tolak 1, jadi apa? 6 per B tolak 1 darab dengan B tolak 1, jadi apa? 6B tolak 1. 6 per B tolak 1 darab B tolak 1. 6B tolak 1. Ya. Dah saya kira. Tengok macam ni Kalaulah 6 per 6 per A darab dengan A jadi berapa? 6 per A darab A jadi 6. Jadi 6. Okey, sekarang ni 6 per B tolak 1 darab B tolak 1 jadi berapa? Jadi 6. Jadi 6 lah. Sebab dia potong. Dia potong. Potong jadi 6. So sini jadi campur 6. Kan dah hilang B tolak 1 tu.
Kemudian 2B pula. 2B pun darat dengan B tolak 1. Okey, saya nak minta Syafi teruskan dari sini. Cuba. Selesaikan B tu, teruskan dari sini. Daripada mana saya tinggalkan. Daripada sini. Sambungkan. Kalau satu je salah. Apa dia? Salah, fikir akhir sudah terabur lah. Tapi saya dapat satu. Dapat 1. Saya terabur, tak tahu macam mana. Okey. Kita cuba tengok daripada line ini. 3 darat dengan B tolak 1 jadi berapa? Yang ni dulu. Jadi berapa? Apa macam mana? 3. 3 darat B tolak 1 jadi berapa? 3 darat B tolak 1. 3B tolak 3. 3B tolak 3, okey. Kemudian tambah 6 kan? Tambah 6. Belah kanan pula? 2B darab B tolak 1 sama dengan 2B kuasa 2 tolak 2B. Okey. Sekarang kita kena kumpulkan kesemuanya. Okey, menjadi satu persamaan kuadratik. Okey, kita nak ada satu macam inilah. AX kuasa 2 tambah BX tambah C bersama dengan kosong. Kita nakkan persamaan macam ni. Kita belajar ni dalam subjek matematik kan? Okey. Macam ni kita nak kumpulkan. Kita kumpulkan semua sebelah kanan lah katakan 2B kuasa 2. 2B kuasa 2. Alright, yang negatif 3 campur 6 jadi berapa? 3 campur 6, 3. 3, okey, tak apa, kita tulis 3 situ terus Alright. Kalau 3B hantar ke kanan dia jadi apa? Jadi 2B kuasa 2 tolak 2B tolak 3B. Dia tolak 3B. Tolak 3B, kemudian tolak 2B lagi. Jadi tolak 1B. Tolak 3 tolak 2, jadi tolak 5 lah. Tolak 5. Tolak 5. Okey, tolak 5B. Kalau 3 pula bawa ke kanan dia jadi? Negatif 3. Negatif 3, maknanya inilah. Sebelah kiri dia jadi kosong. Bermakna sekarang kita ada persamaan kuadratik. Persamaan kuadratik dia apa dia? Iaitu 2B kuasa 2 tolak 5B tolak 3 bersama dengan kosong. Jadi ini yang kita kena selesaikan. Macam mana nak selesaikan persamaan kuadratik macam ni? Apa kita kena buat? Kalkulator. Kita kena factorize. Okey, tahu tak nak factorize macam mana? Tahu. Okey, teruskan. Macam mana buat? Dia kena ada 2 kurungan ni. Factorize kan yang sebelah kiri ni. Sebelah kiri ni kena factorize kan dia. Cuba buat. Kalau minggu tak boleh ke? Apa dia? Guna kalkulator. Tak dengar apa dia? Kalau guna kalkulator Guna kalkulator. Okey, try guna kalkulator dapat apa? tak dapat lah. 3 dengan negatif 1/2. Memang betul lah. 3 dan negatif 1/2. Boleh lah. Kalau tak erti buat factorization, guna kalkulator. Saya sebenarnya tak erti buat factorization guna kalkulator. Tak pernah buat. Macam mana nak buat dalam bentuk Factorization. Okey. 2B kuasa 2, dia mesti ada hasil darab. Okey 2B kuasa 2 dulu tau. Yang pertama ni 2B kuasa 2 ni kita kena ada pendaraban 2 expression.
So, dia boleh jadi apa dia? Dia boleh jadi hanya 2B darab dengan B saja kan? Betul tak? 2B darab dengan B jadi 2B kuasa 2, betul tak? Maknanya kita letak 2B satu sini, B satu lagi kat situ. Alright. Oh. Itu yang langkah pertama. Langkah kedua, kita tengok pula dia punya product of root. Product of root dia mana dia? Sekejap. Product root dia ialah negatif 3. Okey. Jadi Allah, mana pointer dia? Allahu Akbar, tengok ada masalah semula. Okey, negatif 3 ini product of root Product of roots. Atau kita panggil POR, product of roots. POR dia negatif 3. Kita kena buat hasil darab 2 nombor juga. Apa nombor yang kita darabkan negatif 3 ni, kita darabkan 2 nombor akan jadi negatif 3. Apa 2 nombor? Dia boleh jadi negatif 3 darab dengan satu lagi? Satu negatif 3 darab 1. 3 darab? 3 darab negatif 1. Yes. Okey, 3 darab negatif 1. Jadi sekarang ni kita kena test. Kita bubuh dulu yang pertama dulu tau. Kita letak negatif 3 sini, letak positif 1 sini. Kita cuba expand ni, dapat tak semula benda ni? Okey, dapat tak balik? Saya delete dulu ni Okey, kita test 2B darab dengan B jadi 2B kuasa 2 Ini 2 ni. Kemudian 2B darab dengan 1 jadi tambah 2B. Alright, tambah 2B. Saya delete balik. Kemudian negatif 3 dengan B jadi negatif 3B. Kemudian negatif 3 dengan 1 jadi negatif 3. Okey, tengok 2B kuasa 2. 2B tolak 3 pun jadi tolak B. Tolak 3 sama 0. Sama tak? Betul tak tu? Betul. Tak betul. 2B betul. Negatif 3 betul. Tetapi negatif 5B dengan negatif B tak sama. So tak betul. Tak betul tau. Okey, jadi the next stepnya kita buat macam mana? The next step mungkin kita delete dulu ni. Mungkin kita terbalikkan Kita terbalikkan 2 ni. Benda ni kena buat banyak kali. Negatif 3 dengan 1 kita terbalikkan. Dia jadi sini kita letak positif 1. Yang belah sana kita bubuh negatif 3. Kita test sekali lagi. Kita test sekali 2B darab dengan B jadi 2B kuasa 2. Keadaan 2B tolak dengan negatif 3 jadi negatif 6B. 1 dengan B jadi tambah 1B. 1 dengan negatif 3 jadi negatif 3. Jadi sekarang ni kita selesaikan. 2B kuasa 2. Negatif 6B tolak B jadi negatif 5B. Tolak 3 sama 0. Jadi so sekarang ni sama ke tak? Sama-sama. Dapat sama Kesemuanya sama. 2B sama dengan 2B. Negatif 5B sama dengan 5B. Negatif 3 sama dengan 3. Jadi inilah dia pemfakturan dia yang betul. Okay, kita dah test dah. Kita boleh delete dah semua ni. Allah. Okay, kita boleh delete semua ni. Kita nakkan dia punya faktor dia saja. Sekarang ni dah berapa? Dah 10.33 dah. Kita ada sedikit masa saja lagi tinggal. Okay. Ini dia punya dua faktor dia. So sekarang ni, ingat lagi tadi saya cakap. Kalaulah yang belah kanan kiri ni M, belah kanan ni N. M darab dengan M sama dengan 0. Bermakna apa? Sama ada M tu adalah 0 atau N tu adalah 0. Betul tak? So, kes yang pertama ialah apa dia? Kes yang pertama ialah 2B tambah 1 bersama dengan 0. Yang kedua ialah B tolak 3 bersama dengan 0. Kita tengok yang pertama dulu.
Kalau 2B tambah 1 bersama kosong, maknanya 2B bersama dengan apa? Bawah. Sama dengan 1. Negatif 1. Negatif 1. Negatif 1. Okay. So, B bersama dengan? Negatif 1 per 2. Sama tak dengan jawapan tadi yang Syafiq dapat? Sama. Sama. Yang belah satu sisi kedua lah. B tolak 3 bersama kosong. Maksudnya B sama dengan apa? Bisa dengan 3. Sama tak dengan cara guna kalkulator tadi? Sama. Jadi inilah jawapan dia. Jadi bila dia kata find the possible values of B. Jadi B is equal to minus 1/2 or B is equal to 3. Dapatlah jawapan. Okey, boleh faham? Boleh ke? Okey. Berlatih membuat perfakturan tau. Penting sangat tu. Kalau tak erti payah sikit lah. Guna kalkulator pun boleh jugalah. Buat masa ni. Tapi tak boleh berharap dengan kalkulator forever. Mungkin lepas ni Syafiq betul boleh tu ajar saya macam mana guna kalkulator kot. Sebab saya tak erti macam nak guna kalkulator buat perfakturan. Sebab saya memang dah biasa guna ini je. Tak guna kalkulator punya. Okey, yang selebihnya nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5 itu sebagai homework tau. Okey, cuba buat kat rumah dulu tau. Kalau tak erti baru kita discuss dalam kelas kita yang berikutnya. Okey? Okey ya. Okey. Itu saja ya. Okey, assalamualaikum. All the best ya. Terima kasih. Okey, sama-sama.